Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan, kepada segenap asatizah, para ilmu ulama, para imam masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kita berada pada muka surat 97 tahqiq iaitu Syekh Fahmi Zamzam. Fasal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Fasal kedua pada menyatakan suatu yang menyucikan akan segala najis. Jadi fasal ni menerangkan suatu yang menyucikan akan segala najis. Ketahui olehmu, mu'allif kata, qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu bahawasanya yang menyucikan akan najis itu ada kalanya jamid, yakni suatu yang keras, dan ada kalanya mani', bukan mani', ma'i' itu cair, yakni suatu yang cair, ma'i'. Adapun yang jamid itu iaitu batu atau kayu atau barang sebagainya, iaitu tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi kesat, dan iaitu alat menyucikan bagi istinja dengan syarat adalah ia keras, lagi suci, lagi kesat, yang tiada dihormati oleh syarak. Jadi benda yang keras lalu kesat yang boleh digunakan untuk istinja, menyucikanlah. Kerana istinja itu kan menghilangkan najis, berarti menyucikan. Waktu ba'dal baul, setelah buang air kecil dan besar. Jadi tapi barang dia kena tiada dihormati oleh syarak. Kalau yang syarak menghormati barang tersebut walaupun dia jamid, tak boleh lah. Ini seperti yang lagi akan datang pada kaifiat istinja itu, yang mana keterangan dia akan dijelaskan cara istinja itu nanti. Adapun sesuatu yang cair itu maka iaitu tiada menyucikan. Jadi suatu yang cair ini, iaitu adapun suatu yang cair itu maka iaitu tiada menyucikan akan najis, melainkan, berarti tak ada yang dapat menyucikan najis kecuali air mutlak, melainkan air yang mutlak, yang suci lagi menyucikan. Tahirun mutahhirun atau tahurun. Tahurun tu yang suci lagi menyucikan. Jadi air. Sebab itu umat Islam memandang bahawa air ini adalah suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan bukan hanya sekadar manusia tapi juga seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seorang insan, manusia muslim yang beriman dengan Allah, kerana air inilah yang akan menyebabkan kita suci daripada hadas, suci daripada najis. Najis ini disucikan dengan air. Dan air itu terbahagi atas 4 bahagi. Pertama, air yang suci lagi menyucikan, tiada makruh memakai akan dia, iaitu air yang mutlak. Air yang suci lagi menyucikan, iaitu dia tidak makruh memakainya akan dia, iaitu air yang mutlak. Ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang kedua, air yang suci menyucikan tetapi makruh memakai akan dia, iaitu air yang berjemur pada matahari pada waktu yang sangat panas dan pada negeri yang sangat panas seperti negeri Mekah, dan pada bejana
yang ada baginya karat seperti tembaga dan besi dan timah dan dipakai pada ketika panasnya itu. Bersalahan jika dipakai kemudian daripada disejukkan, maka iaitu tiada makruh. Dan demikian lagi makruh memakai air yang sangat sejuknya dan air yang sangat panasnya, kerana yang demikian itu menyakiti akan badan. Yang kedua adalah air yang suci menyucikan, akan tapi makruh memakainya. Iaitu air yang musyammas, yang kena matahari. Air musyammas. Ini dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketiga, air yang suci tetapi tiada menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Itu dipanggil dengan air mustakmal. Air mustakmal. Iaitu air yang telah dipakai untuk mengambil air sembahyang yang fardu. Jadi air ini yang telah dipakai untuk mengambil air sembahyang yang fardu atau mandi. Iaitu contohnya kita mandi atau sembahyang, maka bekas air dia dipanggil dengan air mustakmal. Yang fardu atau air yang telah dipakai pada menyucikan najis yang tiada berubah baunya dan warnanya dan rasanya dan tiada lebih timbangannya daripada sebelum dipakai pada menyucikan najis itu. Dan demikian lagi air yang suci yang tiada menyucikan, itu iaitu air yang sangat berubah sebab bercampur dengan sesuatu yang suci yang terkaya daripada sekira-kira hilang sebutan air mutlak, seperti air kunyit, air kumkuma. Jadi contoh dia air teh. Dia bukan mutlak, dia bukan air, tapi dia dah ada qaid, ada ikat dia. Air teh. Air teh, air apa? Kalau air mutlak ni, ustaz, air gelas. Dia tetap mutlak. Sebab apa? Dia cuba pindah ke baldi, jadi air baldi. Cuba pindah ke pipe, air pipe. Tapi kalau air tersebut tidak pergi mana-mana dia tak berubah, itu dah berubah. Ikatan dia, qaid dia dah berubah. Air teh, letak dekat gelas air teh, letak dekat jug air teh, letak kat baldi air teh, semuanya air teh. Itu nama dia air mustakmal. Okey. Iaitu gulai kumkuma, air yang telah dicampurkan dengan za'faron. Itu nama dia kumkuma zaman dulu. Atau berkasturi atau gulai atau bergaram bukit yang tiada dinamakan air mutlak. Bersalahan jika berubah dengan sebab keruh, dengan berlumpur atau berubah dengan garam laut. Jika sangat berubahnya sekalipun, maka iaitu suci lagi menyucikan. Dan demikian lagi tiada mengapa berubah air itu dengan sebab lama ditaruh. Tak ada masalah kalau berubah air itu disebabkan lama ditaruh atau berubah sebab sesuatu yang pada tempat berhentinya atau pada tempat lalunya. Tempat lalunya seperti berubah dengan belerang atau artal. Artal tu apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita boleh lihat di sini, iaitu sejenis benda yang berwarna kuning sebagai bahan campuran cat dan sebagainya. Sejenis benda yang berwarna kuning, bahan campuran cat atau sebagainya. Ini. Itu menurut Profesor Dr. Uthman Al-Muhammadi. Jadi ini adalah yang dipanggil dengan iaitu artal. Okey. Atau kapur yang pada tempat berhentinya atau berubah dengan kayu yang gugur di dalam telaga yang tiada dapat dipeliharakan daripadanya, maka iaitu suci lagi menyucikan. Jadi air itu tetap suci lagi menyucikan. Dan demikian lagi suci lagi menyucikan air yang berubah baunya dengan suatu yang keras yang dijatuhkan di dalamnya seperti gaharu atau kapur yang keras sekira-kira tiada bercerai jirimnya bendanya kepada air itu, atau cendana yang keras atau barang sebagainya. Ini perkara-perkara yang merubah bau
tapi dia tidak membahayakan, tetap suci lagi menyucikan. Kerana perkara seperti ini nama dia bukan dia mukhalid, ada yang mujawir, ada yang mukhalid. Contoh yang menghilangkan kemutlakan air adalah masuknya daun teh yang menyebabkan air itu menjadi air teh. Tapi kalau setakat air tersebut terjatuh bunga, bau dia macam bau meluk, contohnya tidak. Tidak. Keempat, air yang tiada suci lagi tiada menyucikan, iaitu air yang kena najis yang kurang daripada 2 kolah, sama ada dia berubah atau tidak berubah. Contoh dia air dia itu air baldi kecil, tak sampai 2 kolah, kena najis tak berubah. Najislah air tersebut sebab dia air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kolah. Dan demikian lagi air yang sampai 2 kolah atau lebih yang kena najis padahal berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka iaitu tiada suci lagi tiada menyucikan, kerana sabda Nabi SAW, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabathan." Rawahu Abu Dawud at-Tirmizi. Iaitu apabila air sampai 2 kolah, nescaya tiada menerima akan najis. Jadi berdasarkan hadis ini, ulama kata kalau air itu dah sampai 2 kolah, maka kalau ada najis tidak menajiskan selagi lam yataghayyar, air itu tidak berubah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yakni apabila ada air itu 2 kolah atau lebih, maka jatuh di dalamnya najis padahal tiada berubah warnanya atau rasanya atau baunya, maka iaitu tiada najis. Jadi dia tidak najis. Dan jika berubah salah satu daripada sifat yang 3 itu, iaitu jadi najis. Kalau dia berubah, maka dia jadi najis. Bersalahan dengan air yang kurang daripada 2 kolah itu, maka apabila jatuh di dalamnya najis, maka iaitu jadi najis air itu. Bila jatuh dalamnya najis, maka jadi najislah air tersebut. Maka jikalau tiada berubah warnanya dan rasanya dan baunya sekalipun pada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebab kita bermazhab Syafi'i, maka imam tersebut pun memberi pendapat sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Inilah hukum air yang tiada mengalir, tuan-tuan dan puan-puan. Ini hukum air yang tiada mengalir. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sesuai dengan apa yang telah disebutkan dan telah disyarahkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini. Okey. Lalu adapun hukum air yang mengalir itu, maka tersebut pula kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu hukum air yang mengalir. Ini macam mana? Air yang mengalir. Wa ammal jari idza taghayyara bin najasati fal jiryatu mutaghayyiratun najisatun duna ma fawqaha wa ma tahtaha. لأن الجريات الماء متفاصلة وكذا النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الماء فالنجس موقعها من الماء وما عن يمينها أو شمالها إذا تقاصر عن قلتين وإن كان جري الماء أقوى من جري النجاسة فما فوق النجاسة طاهر وما أسفل عنه فنجس وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمعا من حوض قدر قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر ولا يعود نجسا بالتفريق. هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. Yang bermaksud, artinya, adapun hukum air yang mengalir apabila berubah dengan najis, maka jiryah, yakni air yang mengalir pada satu tempat lopak yang berubah itu jadi najis. Dan jika sampai 2 kolah atau lebih sekalipun,
Dan makna jiryah itu iaitu perhimpunan air yang pada satu tempat daripada air mengalir. Adapun yang di atasnya, yakni yang di hulunya dan yang di bawahnya, yakni yang di hilirnya, yang tiada berubah air itu, iaitu suci menyucikan, kerana tiap-tiap satu aliran air baginya perceraian. Dan demikian lagi najis itu bersama-sama dengan air mengalir itu, maka iaitu air yang najis itu tertentu pada tempat najis itu jua. Dan najis pula air yang di kanan najis dan yang di kirinya itu apabila kurang ia daripada 2 kolah. Adapun jiryah air yang di atas najis itu, yakni yang di hulunya, dan jiryah yang di bawahnya, yakni yang di hilirnya, maka iaitu tiada najis, dan jika ada mengalir air itu terlebih kuat daripada najis atau najis itu berhenti pada satu tempat, maka air yang di atas najis itu suci menyucikan dan air yang di bawah najis itu jadi najis, dan jikalau jauh daripada najis itu ke bawah dan banyak sekalipun. Tetapi apabila berhimpun di dalam satu lopak atau satu teluk sekira-kira sampai 2 kolah, maka iaitu suci menyucikan. Dan demikian lagi apabila dihimpunkan daripada air yang kena najis itu di dalam satu tempat, maka sampai ia 2 kolah, maka iaitu jadi suci menyucikan dan tiada kembali menjadi najis ia sebab dicerai-ceraikan. Inilah pada mazhab imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi itu pandangan imam mazhab Syafi'i. Kalau Maliki macam mana? Adapun pada mazhab Imam Malik, maka iaitu tiada dihukumkan najis air itu melainkan dengan berubah rasanya atau warnanya atau baunya, sama ada air itu 2 kolah atau kurang. Tetapi jika sangat masyakkah susah pada mengamalkan mazhab imam kita Syafi'i pada bicara hukum air, itu hingga sampai membawa kepada was-was, sebab ketiadaan banyak air yang berhimpun 2 kolah lagi mahal seperti di negeri Mekah atau di negeri Madinah, maka ketika itu tiada mengapa ia taklid akan mazhab Imam Malik. Itu kerana sabda Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi kalau susah dalam kondisi macam ni, tak cukup, kita ada 2 kolah air, jadi ni macam atau mahal, seperti negeri Mekah, negeri Madinah ni air mahal, maka tak apa, kita taklid mazhab Imam Malik kerana sabda Nabi SAW, iaitu ikhtilafu ummati rahmatun. Menurut keterangan adalah riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabrani, tapi ini yang difahamkan lalu disebut di sini dalam Kashful Khafa, iaitu dhaifun, hadis yang lemah. Tapi ingat, lemah ini bukan berarti terus ditolak. Dia ada kaedah-kaedah dia. Maksud ikhtilafu ummati rahmatun, bersalah-salahan umatku yang ulama itu rahmat. Maksud dia perbezaan pendapat di kalangan umat, di kalangan ulama umat. Kalau orang awam yang tidak ada pengetahuan di dalam ilmu agama yang lebih mendalam, khilaf, bahasa Arab mungkin tiada, sehingga mengetahui asbabil khilaf, sebab-sebab khilaf dan lain-lain, maka itu bukan menjadi hujah pada perbahasan agama. Tapi yang kita bicara ini adalah berkaitan khilaf ulama. Khilaf ulama ni sama-sama ada ilmu agama, sama-sama ada ilmu alat dalam agama, sama-sama memiliki pengetahuan yang cukup. Akan tetapi terjadi khilaf, perbezaan pendapat kerana ijtihad. Ulama A berijtihad seperti ini, ulama B berijtihad seperti ini. Akhirnya hasilnya terjadi perbezaan pendapat. Hasil hukumnya berbeza pendapat. Maka perbezaan ini atas dasar ijtihad yang legit. Ijtihad yang ada dasar dia. Kan? Yang disebutkan oleh ulama.
maka kita anggap bahawa khilaful ummah atau ikhtilafu ummati rahmatun. Khilaful ulama ini adalah rahmat. Tak ada masalah lah. Okey, mazhab contoh dia, mazhab Syafi'i, bayar zakat ni kena berupa bukan bayar pakai duit emas. Bukan pakai duit kertas. Contoh dia bulan Ramadan kita kena bayar zakat fitrah. Sepatutnya bawa beras tuan-tuan. Kalau dekat negara Arab ni bawa gandum, bayar. Tapi kita kat Malaysia kalau bawa beras ni nanti nak kena siapkan lori lagi. Kalau dekat masjid wilayah, semua orang kat Hartamas yang Muslim, segala bahagian dari Segambut, contoh dia, yang duduk di Bukit Tungku, contohnya, datang turun pergi ke masjid wilayah, beratur nak bayar zakat fitrah. Bawa beras. Bawa beras beratur. Masjid negeri, masjid wilayah persekutuan kena sediakan lori lah gamaknya nah. Kumpul bawa lori, letak beras, belum lagi tumpahnya, pembazirannya, jatuhnya, nak mengololanya, nak menyampaikannya, nak menyampaikan kepada asnaf lagi. Banyak duit yang kena keluarkan, banyak biaya yang kena keluarkan. Lalu susahlah. Tak semua asnaf nak terima beras. Ustaz bagi beras kat saya. Saya nak masak pun tak boleh. Dapur pun tak ada. Okey, tak apa makcik. Kita bagi dapur kat makcik. Zakat bantuan bagi dapur. Dah bagi dapur Ustaz. Ustaz bagi dapur, bagi beras. Saya rumah pun tak ada. Nak masak, nak letak mana dapur ni? Letak tepi jalan kena usir nanti. Macam mana nak jawab? Kan? Contoh dia. Susah. Maka ulama pun berijtihad untuk bertaklid atau mengambil pendapat dari mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa qimah dalam mazhab Hanafi dan satu pendapat adalah boleh membayar zakat menggunakan qimah. Qimah itu harga daripada yang wajib dizakati. Contoh dia kena bayar zakat X misalnya sesuatu. Maka dia lihat harga qimah daripada X tersebut adalah sebanyak Y. Maka dia pun mengeluarkan duit dia Y tadi untuk membayar zakat. Ini misalnya. Ini mazhab Hanafi. Jadi kita ambil kaul ini, berpegang pada mazhab Hanafi untuk mudah cara. Mudah cara. Inilah nama dia rahmat. Inilah nama dia rahmat. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ada kaedah dia. Bukan pakai redah aja. Ni jangan ni Malaysia mazhab Syafi'i. Tapi apa ni pergi kononnya nak bermazhab tapi pakai mazhab Hanafi juga. Itu kita jawab bukan macam tu. Asasnya kita mazhab Syafi'i dan kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Solat semua ibadah semua mazhab Syafi'i. Akan tapi apabila idza daqa ittasa'a, bila terlalu sempit maka diluaskanlah, diberi solution, ambil mazhab Hanafi. Bila idza ittasa'a daqa, itu kaedah dia. Bila dah luas sangat, sempitlah pula. Jangan bagi dia over. Mana yang perlu saja, yang ni tak boleh. Suruh ikut mazhab Syafi'i. Betul-betul. Ini. Itu kaedah dalam fiqh. Bukan sewenang-wenangnya kita nak pindah mazhab. Kita di Malaysia ni tak ada keperluan tak ada keperluan untuk kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada keperluan kita nak ambil mazhab lain dalam perkara yang lain misalnya. Solat cukuplah ikut mazhab Syafi'i. Tak ada masalah, dah biasa dah. Kalau wuduk tu banyak ni kan. Batalnya wuduk, pegang isteri batal lah. Tak ada keperluan. Kita tak nak pakai kaul tu. Kita nak boleh pegang dan bercumbu isteri walaupun dalam keadaan wuduk dan tidak membatalkan. Boleh tak? Buat apa nak ambil mazhab lain? Tak ada kegunaan.
Ini kalau gitu, saja Ustaz, saja nak ambil, suka, saja suka, alasan dia. Saja suka Ustaz, hak saya nak ambil. Saja suka tu yang dipanggil dengan tatabbu'ul hawa. Tatabbu'ur rukhas kerana lil hawa. Untuk hawa nafsu. Maka tak boleh lah. Suka itu hawa nafsu lah tu. Tak ada keperluan. Beza dengan zakat tadi. Ada keperluan. Keperluan dia apa? Kerana dah sempit, itu je cara dia. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Yakni rahmat bagi orang yang hendak taklid kepada para ulama itu, yakni apabila susah seseorang pada suatu hukum mengamalkan akan mazhab dirinya hingga sampai kepada membawa was-was, maka ketika itu harus harus taklid akan mazhab orang lain, kerana yang demikian itu rahmat daripada Allah Ta'ala ni. Syekh Abdul Samad dah syarahkan dah kaedah tu. Dia dah bagi kaedah ni. Jadi ustaz-ustaz yang zaman sekarang yang duk macam-macam, konon nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, nak buang mazhab, tak nak ikut usul fiqh, tak nak pakai kaedah fiqh. Rasul tak buatlah. Macam tu je hujah dia. Senang benar. Tak tengok langsung. Padahal Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dia dah ingatkan kepada kita bahawa kita keluar daripada mazhab, ambil mazhab lain dalam perkara macam ni adalah kerana ada masyaqqah. Apabila susah tu masyaqqah. Dalam bahasa Arab tu masyaqqah. Bahasa Melayu dia susah. Jadi bermazhab ini tak susah dan selamat. Sebab apa? Kita berpegang pada ijtihad orang. Berbeza dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tak ada ilmu alat yang cukup, kita baca, hadis ni saya buka dalam Sahih Bukhari. Ternyata tu mansuh. Telah dirombak hukumnya. Macam mana? Ustaz, ini saya faham macam ni. Salah faham. Bahasa Arab dia tak cukup faqih. Menyebabkan bahasa Arab salah faham. Ni macam mana? Jadi masalah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Sebab itu berpadalah kita dan kita kena kenal ulama-ulama kita pegang pada ijtihad yang mereka lakukan. Ni itu lebih selamat. Dan ini yang dipegang oleh Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Dan universiti ahli sunnah yang lainnya. Tiba-tiba datang hari ini Al-Azhar pun dia tak nak ikut. Dan tergamak kita nak hantar pelajar pergi ke Al-Azhar. Tapi Al-Azhar pun kita tak nak ikut. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu disebut oleh muallif, dan dari kerana inilah kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, apa dia kata? Iaitu wa kuntu awaddu an yakuna madhhabuhu kam madhhabi Malikin rahimahullah ta'ala fi anna al-ma'a wa in qalla la yanjusu illa bitaghayyur idhil hajatu masatun ilaihi wa mitharul waswasi ishtiratu qullatain wa li ajlihi syaqqa 'alan nasi, berat 'alan nasi dhalika wa huwa la'amri sababul masyaqqati wa ya'rifuhu man yujarribuhu wa yata'ammaluhu mimma la ashukku fihi anna dhalika law kana mashrutan lakana awla al-mawadi'i bitta'assur at-taharati Makkah wal Madinatu idh la taqsuru fihima al-miyahul jariyatu wal raqidul kathir. Ini hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi seingat saya waktu berbahas tentang isu yang tak jauh, bukan isu air, tapi isu perbezaan pendapat dan mazhab tarjih dan lain-lain, kita memang merujuk pada kalam Imam Al-Ghazali ini, menunjukkan bagaimana Imam Ghazali juga berlapang dada untuk memahami situasi bila kita intiqalul mazhab. Bukan pula seperti terlalu rigid sehingga kan ambil mazhab selain Syafi'i je pun dah tak boleh lah. Dah sat dah. Betul lah. Bukan. Kita kena sesuaikan kondisi, situasi dan kondisi kita. Artinya,
adalah aku kasih bahawa adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu seperti mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi dia ingin mazhab Syafi'i itu seperti mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahawasanya air itu jikalau sedikit sekalipun, yakni jikalau kurang daripada 2 kolah sekalipun, maka iaitu tiada dihukumkan akan najis jika jatuh najis di dalamnya. Itu melainkan dengan berubah rasanya atau warnanya atau baunya kerana sangat hajat kepadanya. Jadi ambil mazhab Maliki, dia rasa yang paling bagus, paling mudah. Lebih-lebih lagi dan tempat kebanyakan jadi was-was manusia itu sebab diisyaratkan akan air itu 2 kolah. Dan ini dinukil dan diambil sendiri oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Waktu bahas tentang air mustakmal ni, dia kata dia pun lebih condong kepada pendapat Imam Al-Ghazali dalam bab ini. Kerana disyaratkan akan air itu 2 kolah. Dan keempat kebanyakan jadi was-was manusia itu sebab disyaratkan akan air itu 2 kolah. Dan dari kerana inilah sangat masyaqqah atas manusia pada demikian itu, dan iaitu demi umurku sebab masyaqqah pada bicara air itu dan mengetahui akan dia oleh seseorang yang mencuba akan dia dan orang yang ta'ammul akan dia, yakni memeriksa akan dia. Ta'ammul memeriksa akan dia. Lalu disebut ini, dan setengah daripada yang tiada aku syak di dalamnya itu bahawasanya ya demikian itu jikalau ada disyaratkan akan suci air yang kena najis yang tiada berubah itu dengan 2 kolah, nescaya adalah yang terlebih aula daripada segala tempat dengan kesusahan taharah itu, iaitu negeri Mekah dan negeri Madinah, kerana tiada banyak dalam keduanya air yang mengalir dan tiada banyak juga air yang tiada mengalir. Ini. Jadi di Mekah susahlah nak pakai mazhab Syafi'i. Semuanya 2 kolah, berat. Maka kita ambil pendapat boleh intiqalul madhab. Bukan tak boleh langsung ada, tapi ada cara dia lah. Jangan pula semuanya nak intiqalul mazhab. Ambil yang mudah-mudah saja. Itu tak boleh. Dan oleh kerana sebab susah itu, maka diharuskan taklid pada hukum air itu pada orang yang di Mekah dan orang yang di Madinah akan mazhab Imam Malik, kerana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa sahabatnya dan yang mengikut akan mereka itu tiada sangat disusahkan pada bicara hukum air itu. Dan dari kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, waqad tawadda'a Umaru radhiyallahu anhu ta'ala bima'in fi jar'atin nasraniyatin wa hadha qassarihi fi annahu lam yu'awwil illa ala adami taghayyuril ma'i wa illa fanajasatun nasraniyah wa ina'iha ghalibatun tu'lamu bidhannin qarib. Yang bermaksud artinya sesungguhnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil air sembayang dengan air di dalam bencana Nasraniyah, iaitu perempuan yang beragama Kristian yang kurang daripada 2 kolah. Maka perbuatan Sayyidina Umar ini sarah, jelas, nyata pada menunjukkan bahawasanya tiada berpegang ia akan dalil suci air yang sedikit itu melainkan atas ketiadaan berubah air itu. Maka jika tiada yang demikian, maka najis air Nasraniyah dan bencana itu terlebih ghalib pada adatnya. Diketahui yang demikian itu dengan zon yang hampir membawa yakin kepada yakin. Tengok ijtihad Sayyidina Umar, berarti dia tak pakailah air yang sedikit, air yang lain tu hanya berubah pada ghalib kerana taghayyurul ma' itu menentukan suci dan tidak suatu air tersebut. Syahdan, air yang kedua kolah itu iaitu ibarat daripada 5 kerbah ahli Hijaz. Nak kata 2 kolah tu macam mana?
Dua qolah ni adalah 5 kirbah ahli Hijaz, iaitu ahli Mekah dan kelilingnya. Dan tiap-tiap satu kirbah itu berat 100 ritel Iraq. Kirbah itu sekiranya 100 ritel Iraq, iaitu ritel Baghdad. Dan jadilah perhimpunannya 500 ritel Baghdad. Dan tiap-tiap satu ritel itu berat 100 dirham dan 28 dirham dan 4 subuk 1/7 dirham. Dan tiap-tiap satu dirham itu 17 saga. Sama dengan 17 saga. Dan adalah air 2 qolah itu jika dengan sukatan yang segi 4 kubus, sukatan segi 4 matrix kubus, iaitu sahasta. Dihitung sahasta 6 jari panjangnya. Sahasta 6 jari, lebih sikit 6 jari panjangnya, dan lintangnya, lebarnya dan dalamnya dengan hasta manusia iaitu 2 jengkal. Iaitu 2 jengkal. Dan jika dengan sukatan yang buntar, buntar itu bentuk bulat silinder, iaitu dengan 2 hasta di dalamnya. Lintangnya garis pusat dengan hasta najar, iaitu 1 hasta manusia 6 jari. Ini adalah cara mengira, iaitu air 2 qolah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, lalu masuk ke fasal ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Fasal ketiga pada menyatakan kaifiat menghilangkan akan segala najis dan menyucikan akan dia. Ketahui olehmu bahawasanya najis itu ada kalanya hukmiyah dan ada kalanya ainiyah. Jadi najis ni ada yang hukmi, ada yang aini. Adapun najis hukmiyah itu maka iaitu najis yang tiada baginya jirim benda dan tiada baginya rupa dan tiada baginya bau dan tiada baginya rasa. Maka memadalah pada menyucikannya itu dengan dituangi air yang mengalir ke atasnya, sekira-kira rata sekalian juzuk yang kena najis itu. Adapun najis ainiyah itu maka iaitu najis yang ada baginya jirim atau ada baginya warna atau ada baginya bau atau ada baginya rasa, maka iaitu wajib menyucikan akan dia dengan air sekira-kira menghilang akan rasanya dan warnanya dan baunya. Jadi nak kena hilang dengan air tadi sampai macam itulah. Hilang rasa, warna dan baunya. Melainkan jika susah menghilangkan akan warnanya sebab sangat lekat ia, maka dimaafkan. Dah tak boleh hilang dah bekas dia macam tu, maka dia dimaafkan. Tetapi kemudian daripada digosok dan diramaskan, dan demikian lagi jika sangat susah menghilangkan akan baunya, kemudian daripada digosok dan diramas berapa kali, maka iaitu dimaafkan pula. Adapun jika tinggal warnanya dan baunya, maka wajib menghilangkan keduanya kerana sangat kuat menunjukkan keduanya itu atas tinggal ain najis itu. Dan demikian lagi jika tinggal rasanya, maka iaitu menunjukkan atas tinggal ain najis itu. Dan jikalau susah menghilangkan dia sekalipun, melainkan jika sangat lekat kemudian daripada beberapa kali digosok, maka iaitu dimaafkan pula. Inilah kaifiat menghilangkan najis yang lain daripada anjing dan babi. Ni. Kalau ada pun najis anjing dan babi, maka iaitu wajib menyucikan dia 7 kali dengan air, dan 1 daripada 7 kali itu air yang bercampur dengan tanah yang suci. Tetapi jika tiada hilang najis anjing dan babi itu melainkan dibasuh dengan beberapa kali, maka dibilangkan baharu sekali jua dan wajib ditambahi kemudian daripada menghilangkan ain najisnya itu 6 kali. Salah satu daripadanya dengan tanah yang suci. Dan memadalah membasuh akan najis yang lain daripada anjing dan babi itu sekali jua, tetapi sunat dibasuh 2 kali lagi kemudian daripada basuh yang menghilangkan akan ain najis itu supaya jadi 3 kali. Baik, insya-Allah pengajian kita sampai sini saja.
Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akan jumpa lagi pada pengajian minggu hadapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.